Madu adalah sejenis makanan seperti yang kita tahu bahawasanya ia sememangnya memberi banyak khasiat dan juga kebaikan kepada yang mengamalkannya. Ianya dihasilkan daripada sejenis serangga yang dinamakan sebagai lebah. Aktiviti hariannya adalah pergi ke bunga ataupun tumbuhan untuk menyedut zat-zat yang ataupun bahan yang ada di dalam bunga tersebut dan kembali ke sarangnya untuk menghasilkan madu. Ada yang mengatakan bahawasanya untuk mendapatkan madu yang lebih baik perlulah mencari lebah yang bersarang di tempat yang tinggi, kerana dikatakan bahawasanya lebah yang bersarang di tempat tinggi adalah sejenis lebah yang kuat dan berkualiti. Jadi apa yang boleh dikatakan bahawasanya dengan lebah yang bagus ataupun lebah yang kuat, ia dapat menghasilkan madu yang lebih baik. Begitu juga dengan lembu dan kambing. Seperti yang kita sedia maklum, kedua-dua binatang ini telah boleh menghasilkan susu yang sememangnya kita sedia maklum bahawasanya ia dapat memberikan khasiat kepada yang meminumnya. Sedangkan kita, apa yang saya kongsikan tadi sebenarnya telah lama diceritakan kepada kita melalui Al-Quran, iaitu lebih pada 1400 tahun dahulu. Dalam Al-Quran diceritakan di dalam surah An-Nahl ayat 66 sehingga 69. Di dalam ayat tersebut diceritakan bagaimana binatang ternakan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memakan tumbuh-tumbuhan di mana dapat menghasilkan susu yang memberikan khasiat yang tidak bercampur dengan darah di dalam badannya, yang memberi manfaat kepada manusia ataupun yang meminumnya. Di dalam ayat ini juga diceritakan bagaimana buah anggur dan juga buah kurma dan juga boleh memberikan mudarat kepada peminumnya sekiranya ianya diproses dengan cara yang tidak betul. Dan juga diceritakan di dalam ayat ini juga mengenai kisah madu yang saya kongsikan tadi, di mana sememangnya ia terbukti memberi khasiat kepada yang meminum ataupun yang mengamalkannya. Apa yang saya kongsikan tadi adalah contoh hasil daripada bacaan saya terhadap buku yang bertajuk The Power of Al-Quran. Jadi kita tengok mengenai buku ini terlebih dahulu. Di dalam buku ini banyak perkaitan sains yang telah diceritakan, bagaimana ianya dikaitkan sains juga di dalam mengenai tubuh badan kita, tumbuhan, haiwan dan juga cakrawala yang kita duduk sekarang ini, di mana apa yang dikongsikan di dalam Al-Quran semuanya tepat setelah ianya dikaji dan juga diselidiki oleh ahli-ahli sains yang pakar di dalam bidang masing-masing. Dan itulah bertuahnya kita sebagai umat Islam yang telah mendapat naskah ini yang telah dikirimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dijadikan sebagai panduan dan juga ikutan kita di dalam kehidupan kita seharian. Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut The Power of Al-Quran itu sendiri, anda boleh membaca buku ini dan dapatkanlah ia di laman web www.bookcafe.com.my, di mana itu adalah laman rasmi jualan di atas talian TTS Publishing House Sdn Bhd, ataupun anda juga boleh mendapatkannya di kedai-kedai buku yang berhampiran dengan anda. Setakat ini dahulu perkongsian saya pada kali ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di siri perkongsian video yang akan datang. Akhir kata daripada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.